anak pun tak ingat dah. Itulah orang lelaki yang kata ni dia tidak ingat mana. Dah bekerja di Uniza ni sejak 1999, maknanya tahun ini adalah tahun ke-22 tahunlah saya berkhidmat di Uniza. Dan saya sebenarnya dari segi latar belakang akademik, saya pernah belajar di Uniza ini diploma pengajian Islam Syariah, graduate pada 1996. Lepas tu pergi ke UKM, degree, first degree, master saya pun di UKM juga. Seterusnya saya sedang buat PhD lah sekarang ni di Uniza. Saya rasa cukuplah pada pengenalan diri saya. Ada orang setiu ke dalam grup kita ni? Ada orang kapu hamba tak? Saya ada study juga dalam kelas ni Ada beberapa orang namanya saya rasa pernah saya mengajar dulu pada masa diploma dulu kan. Masa saya mengajar fiqh muamalah dulu. Antara nama-nama yang saya nampak yang saya nampak dalam list pelajar tu anak kawan-kawan saya pun ada. Saya perasan 2-3 orang juga lah. Pensyarah dekat sini. Adalah tu anda tahulah siapa tu. Okey, saya nak tengok apa kita ni. Okey, dah ramai dah 63 orang ni. Alhamdulillah. Hafifah ada. Hafifah ada ni. Hafifah saya pernah mengajar dulu masa diploma Hafifah Betul tak Hafifah Betul Ustaz. Betul Ini duduk dekat aja ni belah pagar Uniza tu je. Okey. Al-Imam ready ni, nak dengar suara ni, tak keluar lagi Zuhair, saya kenal Zuhair dulu diploma apa Zuhair? Mic rosak Zuhair. Tasha ni saya pernah mengajar dulu rasanya Tasha boleh dikatakan kalau yang pelajar diploma Uniza dulu saya pernah mengajar lah. Okey, kita pergi kepada kita punya kursus ini SYI 20703 Impression of Islamic Law in Malaysia. Slide ni lama dah buat, cuma tadi saya ada edit sikit lah, ada sedikit penambahan ataupun editing yang terbaru lah Okey, kita pergi tengok dia punya course synopsis. Course synopsis ni dia punya ialah ringkasan kursus ini. Okey, kursus ini bertujuan untuk to discuss and to give an introduction and exposure. Okey, untuk memberikan pengenalan dan pendedahan kepada pelajar berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pentadbiran hukum Islam di Malaysia. Okey, pentadbiran hukum Islam di Malaysia ni dia agak unik. Unik kenapa? Kerana perkara yang berkaitan dengan hukum Islam adalah merupakan keistimewaan yang diberi kepada negeri. Kita kena tengok, kita kena belajar juga tentang struktur ataupun sistem pemerintahan di Malaysia hari ini, kerana kita mengamalkan sistem persekutuan, tetapi pada masa yang sama kita ada perundangan-perundangan yang kita berikan secara eksklusif, secara istimewa kepada negeri, yang mana ada perkara-perkara yang diletakkan di bawah senarai negeri. Mungkin kita secara sedar atau tidak sedar dah tengok benda ni, khususnya bila berlaku kes COVID ni iaitu kalau berkaitan urusan keagamaan kan, contohnya solat secara berjemaah di masjid kan, sebab SOP yang dibuat oleh peringkat Majlis Keselamatan Negara MKN, dia memang ada menyatakan SOP tu pelaksanaan ibadah semasa musim pandemik ni. Tetapi walau apa sekalipun, kita tengok setiap masa, contohnya kita duduk di Terengganu ni, pihak Majlis Agama Islam Negeri Terengganu, Maidan,
dia akan keluarkan dari masa ke semasa. Sebaik sahaja berlakunya pengumuman oleh pihak kerajaan berkaitan dengan perintah kawalan pergerakan pada masa mula-mula diperkenalkan pada 18 Mac 2020 tahun lepas. Okey, maka setiap kali itu juga apabila SOP baru diperkenalkan, maka hal-hal yang berkaitan dengan agama, pihak di negeri yang akan keluarkan SOP yang lebih detail. That's why ada satu masa ada negeri yang membenarkan solat Jumaat dan ada negeri yang tidak membenarkan solat Jumaat. Dia bergantung kepada kuasa negeri. That's why kita kena tahu di sini, dalam kursus ini pelajar akan didedahkan dengan bagaimana perundangan Islam ini ditadbir di negara kita. Jadi inilah dia katakan sebagai exposure, satu pendedahan how the Islamic law in Malaysia is administered. And as a result, it will enhance, dia akan meningkatkan lagi kefahaman yang jelas tentang pelaksanaan hukum Islam di Malaysia. Hari ini banyak isu kan, polemik berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam di Malaysia. RUU tu. Okay. Bagaimana boleh ke tidak kita nak laksanakan hukum Islam dalam di Malaysia ini, dan bagaimana peruntukan perundangan yang membenarkan pelaksanaan hukum Islam itu. Dan perkara ini juga pelaksanaan hukum Islam juga adalah merupakan perkara yang menjadi hak istimewa negeri. Sebab kita di Malaysia, sistem mahkamah kita terbahagi kepada dua, iaitu sistem mahkamah sivil dan satu lagi sistem mahkamah syariat. Mahkamah sivil adalah ditadbirkan di peringkat persekutuan. Okey Iman, semak hari ni dah nampak dah muka anda ni. Biasa saya tengok anda dekat Facebook Okey. Okey, berbalik kita kepada yang tadi. Jadi pelaksanaan hukum Islam di Malaysia adalah merupakan satu benda yang diletakkan di bawah negeri. Dan bagaimana peranan di peringkat persekutuan pula? Kenapa perlu adanya menteri agama pula kan? Jadi di sini kita akan tengok bagaimana perkaitan antara persekutuan dengan negeri itu, the relationship between state and federal government. So, untuk membolehkan pelajar faham tentang perkara ini berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam dalam perundangan Malaysia dan juga pentadbiran hukum Islam dalam perundangan Malaysia, maka akan disentuh beberapa tajuk. The discussion covers the position of Islam. Yang pertamanya kita akan tengok kedudukan agama Islam dalam perlembagaan persekutuan. Ada tak peruntukan, ada tak sebarang section ataupun artikel dalam perlembagaan persekutuan yang menyebut tentang tentang hukum Islam itu sendiri, kedudukan agama Islam. Adakah ia dianggap sebagai satu punca perundangan ataupun ia sekadar untuk ia sebagai satu penghormatan sahaja? Adakah ia mempunyai kesan perundangan, law effect berkaitan dengan diletakkan peruntukan berkaitan dengan hukum Islam di Malaysia itu? Tapi sebelum kita tengok kedudukan Islam dalam perlembagaan di Malaysia, untuk 2-3 minggu yang pertama ini kita akan tengok sejarah. Kita akan secara lihat historical background about position of Islam before the coming of British, kedudukan Islam pada masa sebelum kedatangan British, semasa penjajahan British dan juga semasa kita nak mencapai kemerdekaan. Sebab kita kena tengok sejarah ini kerana dia mempunyai kaitan dengan apa yang berlaku pada hari ini. Jadi kita tak boleh tengok kita terus pergi kepada realiti yang berlaku pada hari ini tanpa kita melihat kepada masa silam kita. Sebab masa silam kita itu dia mempunyai perkaitan. Sebab kita tengok bagaimana strategi yang dibuat oleh British sehingga menyebabkan dia bukan sekadar menjajah negara kita, menjarah kekayaan dalam negara Malaysia ini. Kita mengambil hasil bumi di tanah Melayu kita ini, di bumi Malaysia ini, tetapi pada masa yang sama mereka juga meninggalkan warisan penjajahan dalam bentuk perundangan yang mana kita masih lagi memakai sampai ke hari ini.
Dia memang, yang itu memang kita kena kaji dan memang kita kena tengok. Okay. Dalam kita nak tengok tu memang kita akan lihatlah dia satu topik, iaitu di awal permulaan kelas kita pada minggu depan dan di minggu-minggu seterusnya berkaitan dengan kedudukan Islam semasa sebelum kedatangan British, semasa penjajahan British dan juga semasa sebelum mencapai kemerdekaan. Sebab itu peristiwa-peristiwa penting yang berlaku pada masa kita nak mencapai kemerdekaan, adanya Suruhanjaya RIK yang berkaitan untuk nak menggubal perlembagaan negara kita. Seterusnya kita akan tengok juga the effect of amendment of Article 121 of Federal Constitution. Pada 1988 berlaku satu peristiwa besar dalam sistem perundangan kita, sebab setelah ditambah diubah sedikit pindaan pada perkara 121 berkaitan dengan campur tangan mahkamah sivil terhadap urusan mahkamah syariah. Sebab sebelum ini mahkamah sivil suka masuk campur tentang perkara yang telah diputuskan dekat mahkamah syariah. Maksudnya begini, ada orang yang tak puas hati keputusan yang dibuat oleh mahkamah syariah. Dia biasanya yang tak puas hati ni dalam bab jenayah tak timbul sangat, tapi ada juga. Contohnya ni dari segi penjagaan anak kan, seorang anak bila berlaku perceraian, mahkamah akan tentukan di mana custody of the children, ke mana anak itu akan siapa yang akan bertanggungjawab memelihara anak tersebut, sebab bagi yang bawah umur 18 tahun ke bawah ini. Okay. Mahkamah syariah putuskan hak penjagaan diberi kepada mak contohnya. Isunya berkaitan dengan inilah pertukaran agama, conversion. Kita akan tengok nanti ada kes-kes yang diputuskan oleh mahkamah syariah, diberi pada mak, tiba-tiba ayah tak puas hati, ayah tak masuk Islam, dia tak puas hati, dia pun bawa isu tersebut ke mahkamah sivil. Dia tahu dah kalau dibawa ke mahkamah syariah dia tak boleh menang, maka dibawa kes tersebut ke mahkamah sivil. Maka apa yang berlaku, maka mahkamah sivil di overrule maksudnya membatalkan keputusan yang dibuat oleh mahkamah syariah itu. Maka kesannya ialah itulah kita nampak berlakunya ketidakadilan lah di situ apabila telah selesai diputuskan dekat mahkamah syariah, kemudian perayu itu membuat yang tak puas hati tadi, dia membuat rayuan dekat mahkamah sivil, dan mahkamah sivil buat keputusan yang sebaliknya. Okey, dan banyaklah kes-kes yang kita tengok. Antara kelebihan kita belajar kursus ini ialah kita akan lihat kes-kes yang telah diputuskan oleh mahkamah. Bila kita belajar undang-undang ini, salah satu rujukan undang-undang macam kita kan, macam kita kalau kita belajar hukum Islam, kita punya sumbernya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama dan sebagainya lah. Tapi dalam perundangan ini, di samping akta perundangan itu sendiri, mereka juga melihat satu lagi aspek, iaitu kes-kes yang telah diputuskan dekat mahkamah sebelum ini. Yang mana kes-kes yang telah diputuskan dekat mahkamah sebelum ini, dia boleh menjadi binding, boleh mengikat keputusan mahkamah yang seterusnya. Jadi mahkamah sebelumnya dia tak boleh membuat keputusan yang berbeza dengan apa yang telah diputuskan oleh mahkamah sebelum ini. Katakanlah hukuman bagi kes mengedar dadah jumlah yang tertentu, maka hukumannya bila didapati bersalah, maka mesti dikenakan hukuman gantung sampai mati. Maka kalau fakta kes yang sama, jumlah dadah yang dirampas itu, yang dijumpai oleh pihak berkuasa itu melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh 39B kanun keseksaan itu, maka hakim mahkamah seterusnya dia tak boleh nak buat keputusan yang berbeza. Dia nak bebaskan ataupun dia nak kenakan hukuman denda sahaja. Itu dianggap sebagai satu kesalahan. Sebab dia akan mengikat kes yang sebelum ini, yang telah diputuskan oleh mahkamah sebelum ini, perlu diikut oleh mahkamah yang seterusnya. Tapi dari segi mahkamah Islam dia tak macam tu. Dia based on kepada fakta kes, bukan mengikat mahkamah yang seterusnya. Okey, kita akan tengok yang tu. Seterusnya kita akan tengok kes-kes yang berkaitan dengan tajuk ini, jurisdiction, bidang kuasa, bidang kuasa dan hierarki.
mahkamah syariah. Okay. Sebab bila sebut pentadbiran hukum Islam, kita tak boleh lari daripada bincangkan tentang mahkamah syariah. Sebab yang berkuasa untuk mentadbir hukum syarak dalam negara Malaysia kita adalah mahkamah syariah. Jadi mahkamah syariah dalam konteks khusus ini, of course kita akan tengok lebih kepada inilah mahkamah di wilayah persekutuan. Kenapa? Sebab di wilayah persekutuan itu dia punya sistem yang sudah agak dia punya advance ke depan lah. Bukan kata yang dekat negeri tak bagus, tak begitu bukan maksud saya, tapi memudahkan kita lah. Kita lihat kepada akta yang satu itu sebagai akta utama, iaitu akta mahkamah syariah di wilayah persekutuan itu. Sebab mereka dah agak advance lah ke depan dari segi itu. Kemudian kita akan tengok lagi tentang officers of the Syariah Court, pegawai-pegawai yang bertugas dekat mahkamah syariah ini. Contohnya di mahkamah syariah yang utama sekalinya adalah hakim, lepas tu dia ada penolong pendaftar dan pegawai-pegawai lain lah. Dan kita akan tengok juga orang yang walaupun dia tak bekerja dekat mahkamah, peguam syariah. Itu juga aspek yang penting juga dalam mahkamah syariah, peguam syariah. Okay. Dan dua tajuk yang terakhir kita akan tengok Majlis Agama Islam Negeri, Islamic Council of every state di setiap negeri, dan last one is the institution of mufti, institusi fatwa lah yang berkaitan dengan dia juga berkaitan dengan pentadbiran hukum di Malaysia. Kita nak tengok sejauh mana mufti itu mempunyai kuasa dalam perundangan. Adakah mufti boleh menjatuhkan hukuman, ataupun mufti dia sekadar memberikan nasihat ataupun dia memberi pencerahan dari segi hukum-hukum Islam itu. Jadi sebenarnya bila tengok pada course sinopsis ini, kita boleh nampak dah apa dia punya kontennya. Sebab kontennya nanti pun tidak lari daripada perbincangan ini. Cuma apa yang penting khusus ini tujuannya ialah untuk nak memberi kefahaman kepada pelajar tentang pentadbiran hukum Islam di Malaysia, dan dengan adanya kefahaman tersebut kefahaman tersebut akan memberikan pencerahan ataupun penjelasan kepada pelajar berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan syariah Islam ini di Malaysia. Jadi subjek ini adalah subjek yang dikatakan sebagai subjek yang live, hidup. Sebab apa? Dia sentiasa dia kita mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan kita. Dan kes sentiasa ada diputuskan dekat mahkamah. Kalau kita pergi kat mahkamah, kes yang glamournya ialah berkaitan dengan kes halwak lah. Suka sangat lah. Kalau pelajar-pelajar kita yang buat latihan industri, bila duduk kat mahkamah syariah, bila time hakim, dia punya penolong pendaftar kata pelajar dibenarkan bebas untuk pilih perbicaraan. Saya dengar cerita yang suka sangat kes yang masuknya ialah inilah berkaitan dengan halwak ni. Tengok-tengok cikgu sendiri yang halwak. Ada taklah nak ceritanya, memang banyak kes yang kita biasa tengok dekat mahkamah gitulah yang halwak. Tapi mahkamah syariah bukan itu saja, dia ada lagi kes-kes yang lain. Biasa kes yang dibicarakan dekat mahkamah rendah ni kita boleh masuk. Contoh yang kes yang dibicarakan dekat mahkamah rendah berkaitan dengan halwak, jenayah syariah kan. Seperti juga mengajar ajaran sesat, minum arak, tidak solat Jumaat, dan ada lagi lah. Tapi kalau kes-kes yang berkaitan dengan kekeluargaan seperti pengesahan perkahwinan, kahwin di Thailand, lepas tu nak sah perkahwinan, maka biasa dia tak dibicarakan di mahkamah rendah lah. Sebab itu adalah di bawah bidang kuasa mahkamah tinggi. Bila dibicarakan dekat mahkamah tinggi, kita public tak boleh masuk lah, sebab dia dianggap sebagai satu perbicaraan yang private lah. Okay. Maknanya dibicarakan dekat kamar hakim. Bicarakan dekat kamar hakim maknanya tidak ada audiens lah. Okay. Dan suka saya nak mengingatkan, kebetulan pula saya di amanah di samping jadi pensyarah, saya juga adalah penyelaras latihan industri. Okay. Sebab semester kelima pelajar akan membuat latihan industri. Jadi
Anda akan berjumpa dengan saya sekali lagi lah pada semester hadapan insyaAllah dalam pengurusan latihan industri ni. Tak apalah, yang tu sebenarnya saya nak bagi tahu awal-awal lah. Bila anda belajar, bila anda merancang untuk membuat latihan industri, pilihlah tempat-tempat yang relevan dengan khusus anda tu. Contohnya kalau syariah, yang relevan sikit ni adalah mahkamah syariah, Jabat Hak Agama Islam, Jabatan Pendakwaan, di law firm pun boleh maksudnya di firma undang-undang pun anda boleh buat latihan industri. Tak jadi masalah, kita benarkan yang tu. Sebab dia tempohnya adalah selama 12 minggu ataupun 3 bulan lah maknanya bila anda menjalani latihan industri itu, dia merupakan satu kursus yang wajib. Tak boleh pilih lah. Memang setiap pelajar Fakulti Pengajian Islam di peringkat ijazah, mereka wajib mengikuti latihan industri yang diadakan biasanya di semester yang kelima nanti, dan wajib lulus. Kalau gagal kena ulang sekali lagi lah. Tapi biasanya subjek latihan industri adalah subjek yang biasa pelajar skor A. Jangan bimbang. 6 jam kredit. Dan biasa pelajar dia pernah ada pelajar bagi tahu pada saya, Ustaz, saya di Unisa saya tak pernah dapat A pun, tak dapat 4 flat pun. 4 flat ni maknanya 4.0 kan di semester yang lain, kecuali saya dapat juga 4 flat itu pada semester yang ke-5 pada masa latihan industri. Sebab kita tengok pun dari segi result, jarang sangat pelajar dapat kurang daripada 80 markah. Okey, itu sekadar selingan. Jadi saya sebenarnya nak beri yang banyaknya, saya nak beri penekanan pada inilah, pada kos sinopsis. Sebab bila dalam kos sinopsis tu dia dah cover dah banyak perkara yang khususnya yang saya nak sebut selepas ini. Okey, learning outcome-nya ini biasalah after completing the course, what we expect the student should be able Okay, the student are able to explain the position of Islamic law in the federal constitution. Yang pertama, pelajar dapat menjelaskan kedudukan perundangan undang-undang Islam dalam perlembagaan persekutuan. Okay. Jadi subjek ni anda kena kena belek juga, kena tahu juga, kena baca juga berkaitan dengan kita punya perlembagaan persekutuan, our federal constitution. Dan pada masa yang sama kena juga tahu tentang akta-akta yang mengawal ataupun enactment yang mengawal perundangan Islam di negara kita. InsyaAllah lepas ni saya akan maklumkan kepada anda apa beza akta dengan enactment tu. Ada orang yang confused, sekali dengan enactment, sekali dengan akta, adakah benda yang sama? It's totally two different things lah. Dia adalah dua benda yang berbeza. Akta is something satu benda, dan enactment ni benda yang lain pula. Saya tak nak bagi tahu hari ni lah sampai masa saya bagi tahu. Yang penting al-muhim anda ikuti kursus ini. Okey, selepas dah tahu kedudukan perundangan Islam dalam perlembagaan persekutuan, maka kita akan dedahkan juga pelajar tentang isu-isu yang penting berkaitan dengan pentadbiran hukum Islam di Malaysia. Contoh isu-isu yang penting adalah berkaitan dengan tadi itulah, pindaan perkara 121 perlembagaan persekutuan berkaitan dengan hubungan antara mahkamah sivil dengan mahkamah syariah. Jadi pelajar akan didedahkan tentang isu-isu penting ini, hubungan antara mahkamah syariah dengan mahkamah sivil ini. Bagaimana, ada tak pemisahan antara dua mahkamah ini, dan perkara-perkara yang lain lagi lah. Contohnya berkaitan dengan hubungan antara federal dengan hubungan antara persekutuan dengan negeri, sebab dia adalah berkaitan. Dan seterusnya pelajar akan dapat menjelaskan tentang fungsi pelbagai badan yang terdapat dalam pentadbiran agama Islam. Contohnya, apa itu mahkamah syariah, apa beza mahkamah syariah dengan Majlis Agama Islam Negeri, apa beza mahkamah syariah dengan pejabat mufti. Jadi ini adalah antara badan-badan yang mempunyai peranan yang cukup besar dalam pentadbiran hukum Islam di negeri tersebut. Okey.
Jadi ini ada 3 benda yang kita harapkan untuk student dapat, ataupun what we expect student gain after completing this course. Okay. Okay, ini course content. Secara tak langsung saya dah sebut tadi course content. Kita akan tengok inilah sejarah 1, 2, 3 ni. The position of Islam before independence, before British administration. Kita akan tengok undang-undang Melaka, undang-undang Pahang dan juga undang-undang di negeri-negeri Melayu yang lain. Okey, dan yang kedua kita akan tengok kedudukan Islam semasa penjajahan British. Okay, digunakan istilah British administration. Okey. Jadi di sini kita tengok adalah sejarah sikit lah. Okey, berkaitan dengan apa itu state settlement, negeri-negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, Federated Malay State, Unfederated Malay State, dan juga di Borneo, iaitu Sabah dan juga Sarawak. Tak, benda ini dia sampai sehari ini benda yang berlaku pada sejarah itu dan dia memberi kesan kepada hari ini. Sebenarnya dekat Federated Malay State kan, kita punya cuti tak lama, cuti minggu. Tak sama kan Federated Malay State. Federated Malay State dia punya cuti minggu dia adalah dia punya weekendnya adalah Ahad dengan hari Sabtu. Tapi bagi yang duduk dekat Unfederated Malay State, negeri Melayu tidak bersekutu, contohnya di Terengganu ni, kita punya weekend adalah pada Jumaat dan Sabtu. Ini dia punya kesannya, dan memang ini adalah merupakan satu keistimewaan pada negeri. Negeri nak tukar boleh, tak jadi masalah. Berlaku di negeri Johor, sekali dia buat hari dia punya weekendnya hari Ahad dengan hari Sabtu. Bila mari sultan yang baru ni, dia tak nak, yang dia nak tukar kepada baginda nak tukar kepada hari Jumaat dan juga hari Sabtu weekend. Seterusnya kita akan tengok kepada towards independence, menjelang kemerdekaan. Okey, bagaimana penerimaan undang-undang Inggeris itu mula dimasukkan, bagaimana British punya cerdiknya, dia mula memasukkan dia punya pengaruh undang-undang itu dalam perundangan negara kita, dan berlakulah denial of Islamic law, berlakulah penolakan terhadap Islamic law yang dia sebenarnya adalah merupakan undang-undang asas di negara kita, ini. Application in Malay State dan bagaimana pelaksanaan di undang-undang British ini di negeri-negeri Melayu. Topik yang keempat kita akan tengok relationship, hubungan di antara federal dan state government. Dia ada kaitan juga, kesan daripada sejarah juga. Sejauh mana kuasa persekutuan dan sejauh mana kuasa negeri. Siapakah ataupun manakah pihak yang mempunyai kuasa yang paling besar, dan bagaimana bila berlaku konflik, the conflict of power, mana yang akan jadi utama. Okey. Seterusnya Islam in Federal Constitution. Okey, kita kaitkan tadi. Kita akan tengok kedudukan Islam dalam perlembagaan persekutuan, dan ini kita akan tengok pada kes-kes ni. Dan kes-kes ni biasanya akan kita bagi tugasan lah untuk pelajar pilih kes, lepas tu dia bentangkan. Okay. Banyak kes ni, tapi yang kita akan minta pelajar buat review, kes review adalah kes-kes yang dianggap sebagai kes-kes yang utama lah, landmark cases, maknanya kes-kes yang utama. Dan seterusnya lagi yang keenam, Islamic law under the state constitution, perundangan Islam di bawah perlembagaan negeri. Kita akan tengok apa itu raja-raja, jawatan kuasa agama, majlis agama, perbezaan dari segi pentadbiran, dan juga perundangan Islam di antara negeri-negeri itu. Relationship between the state and state. Okey, lepas tu kita akan tengok organisasi Mahkamah Syariah, dia punya sejarah, latar belakang, fungsi Mahkamah Syariah, dia punya hierarki Mahkamah Syariah ini, apa yang paling tinggi, Mahkamah tinggi ke, Mahkamah rayuan ke, Mahkamah rendah ke. Dan seterusnya kita akan tengok yang 8 amendment of article 121, ini yang saya sebutkan tadi. Dia sebenarnya sambungan pada yang ini tadi, Islam in Federal Constitution tadi. Dia masih lagi dalam perbincangan. Okey, kita akan tengok tentang kod etika hakim-hakim dekat Mahkamah Syariah, khususnya mereka yang bekerja dekat mahkamah, penguatkuasa, perundangan, pendaftar,
dakwa yang adalah guam dari kelayakan, dia punya peran dan juga etika. 11 religious council, jawatan kansel agama, okey. Dan yang terakhir sekali adalah mufti. Dan insya-Allah kita dah sempatlah kali ikut yang lepas-lepas kita sempat cover semua 14 topik ni lah. Okey, the last okey, ni yang saya nak last lagi lah tak sampai sejam pun baru. Okey, so far setakat ni ada sebarang persoalan tak? Ke berasa tu dah berasa takut dah tengok pada ni. Ada orang yang takut ni kata subjek ni dalam bahasa Inggeris lah. Nak jawab dalam bahasa Inggeris ni tak susah ke? Senang je, bukannya payah pun. Sebab nota ada, bukan nota tak ada. Okey, saya guna bahasa Melayu Terengganu campur-campur dah. InsyaAllah I will use Terengganu Malay tak apalah, saya pun mengerti juga cakap bahasa Melayu Kelantan pun tak apa, sebab saya punya ayah saya orang Kelantan. Boleh lah kecek-kecek tu, insyaAllah. Tu tak ada masalah, boleh? Senyap je ni. Ini lah kelemahan kelas online gini ya. Saya seorang-seorang je bercakap. Boring sebenarnya kelas online ni, tapi nak mana terpaksa je. Saya ada soalan. Ya. Oh. Okey Hafiz. Dengar pada suara tu hebat ni, bakal jadi lawyer ni Jadi tidak. Amin. Kita ambil call sekejap. Hello, adik telefon ayah balik Ayah dah kelas. Hafiz, Ustaz, untuk saya nak tanya untuk final tu dia soalan yang jenis macam mana? Objektif ke, subjektif ke? Okey, seperti mana yang saya sebutkan tadi, untuk final ni sebab kita akan guna mock secara Ustaz. Yes. Ustaz. Sekaya. Tes. Puji. untuk test yang kedua, yang 20 markah tu lagi. Tu saya tak merancang untuk buat final ini sama seperti mana final exam macam dalam keadaan face to face lah jadi final ni sebenarnya final assessment. It's not final exam, final assessment. So anda akan ada semua sekali ada 5 ujian lah ujian yang 1, 2 adalah untuk ganti pada final, manakala yang ujian yang ketiga adalah test ni yang ada dekat continuous assessment. Okey, kita tunggu pergi kepada ni lah pelajar nak tahu ini yang pertama ni. Okey, kita akan ada satu quiz 10%. After that, second one is test. Ujian ni saya kata yang tadi ujian ni, tapi kita akan buat di sebelum hujung ni lah mana biasa saya akan buat 2-3 minggu pertama ni saya akan cover dah quiz dengan test. Okay. Test ni quiz soalan objektif MCQ, pilihan jawapan. Test pun soalan dia MCQ jugalah. Tak saja saya ramai ni 74, kalau saya nak marking soalan subjektif ni boleh tahan juga. That's why saya rancang untuk quiz dengan test ni kita akan guna soalan objektif lah. Lepas tu anda akan ada tugasan seterusnya adalah tugasan yang pertama, case review. Review case maknanya anda boleh pilih case ni, saya akan bagi list, kemudian anda
whoever come first lah. Dia biasanya satu kumpulan dia ambil satu kes. Dia tak adalah dua kumpulan ambil kes yang sama, sebab anda akan bentangkan nanti. Case review anda akan buat detailsnya nanti, arahan untuk buat case review ni saya akan beritahu lah macam mana, apa yang perlu ada dalam case review. Mesti ada sebut nama orang yang terlibat, lepas tu keputusan yang telah yang dibuat, dan juga dia punya kaitan dengan kita punya diskusi ni dari segi dia dekat tajuk mana. Okay. Lepas tu ada pembentangan 10%. Yang ni secara by group lah case review ni, nombor 3 dengan nombor 4 ni. And the last one is forum. Okay. Forum pelajar akan diberi satu topik. Lepas tu dibuat dalam bentuk kumpulan juga. Okay. Pelajar akan buat dalam bentuk forum. Forum di sini tak semestinya dia nak buat dalam bentuk debat. Tak semestinya. Dia boleh buat dalam apa-apa bentuk sekalipun. Mungkin dalam bentuk perbincangan. Tapi must be recorded, perlu dirakamkan lah dalam 10 minit ke maksimum, bincangkan satu tajuk. Tajuk tersebut adalah berkaitan dengan ni lah, khusus kita, bukan tajuk yang di luar lah. Anda kena buat video dalam bentuk kumpulan. Jadi semua tugasan assessment ini, case review dari passion dan juga forum review ini adalah dalam bentuk berkumpulan belaka. Jadi dia punya total percentage ini adalah 40% lah secara berkumpulan. So dia punya keseluruhannya adalah 100% lah ya. Okay, next kita nak pergi kepada inilah reference seperti yang ditanya tadi. Rujukan utama tadi Farid yang Administration of Islamic Law in Malaysia, buku katanya harga RM80, betul kan tadi ya? Betul kan saya, kalau saya salah, saya tengok dalam Shopee. Ada dah tadi dah saya dalam tapi saya tak paksa anda beli ya, kalau anda nak, sebab buku ni anda boleh pakai nanti bila anda sambung, katakan hasrat nak buat dalam diploma DAIS kan, dekat UIA ke ataupun dekat USIM ke dan sebagainya. Memang kursus ini adalah satu kursus yang wajib lah bila sambung diploma DAIS nanti. Jadi anda boleh guna balik buku ni. Mungkin untuk belajar masa diploma ni dia lebih kepada ni lah, lebih kepada fakta, lebih kepada konsep teori je. Tapi bila buat DAIS tu dia more kepada praktikal dah. Mungkin ada tertanya-tanya balik, kenapa masa degree belajar, lepas tu kalau nak buat diploma DAIS kena belajar pula. Memang macam tu kan. Sebab saya tengok ada bekas student saya yang berminat lepas habis degree dekat UNISA ini, mereka nak jadi lawyer, mereka pun ambil DAIS. Sebab ada setengah negeri hari ni mereka mewajibkan untuk jadi lawyer, macam Selangor mewajibkan pelajar itu ada diploma ni lah, lanjutan berkaitan dengan perundangan. Kenapa jadi macam tu Selangor? Sebab dia orang terlalu ramai yang memohon untuk jadi lawyer. So dia orang agak selektif lah. Bila dah terlalu ramai calon ni, mereka mengenakan syarat kena ada diploma DAIS. Tapi itu bukan menjadi belum tentu dah ada diploma DAIS tu boleh, dia kena ada temuduga pula. Kalau macam dekat Terengganu nak jadi lawyer, dia tak perlu ada diploma kehakiman ataupun guaman syar'i itu. Cukup sekadar kita ada bidang kelulusan dalam bidang syariah, tapi kita berminat untuk jadi lawyer, dia ada temuduga. Jadi temuduga tu, maka kita akan diberi license untuk berkhidmat ataupun untuk beramal sebagai peguam syar'i. Saya ada artikel yang boleh saya share dengan anda berkaitan dengan di negeri di Malaysia ni, adakah semua nak perlu setiap orang nak jadi lawyer kena ada diploma berkaitan dengan perundangan ataupun kehakiman syariah. Okey, seterusnya buku-buku yang biasanya inilah yang lain-lain macam buku Constitution of Malaysia, Text and Commentary Abdul Aziz Bari ni. Dulu beliau adalah pensyarah di UIA, sekarang adalah ahli Dewan Undangan Negeri di Perak. Tapi yang hebatnya dia adalah mewakili parti DAP, Democratic Action Party, parti DAP. Jadi masalah itu masing-masing punya pandangan politik kan.
pada saya ialah buku dia boleh pakai, tak ada masalah. Sebab masa dia jadi ahli ahli akademik, dia menulis menurut disiplin ahli akademik. Tapi tak tahulah sekarang ni bila dia jadi ahli politik, nampak ni tak keluar dah buku. Okey, Abdul Munie Yaakob, buku Kehakiman Islam dan Mahkamah Syariah dia. Okey. Dan buku yang lama ni Ahmad Ibrahim dan Ahli Lemah Gonek 1995, Demolition Legal System, dan adalah buku-buku yang lain lagi yang boleh anda rujukkan. Okey. So, saya rasa sekadar itu je lah untuk kelas kita hari ini sebagai perkataan final. Kalau ada siapa nak tanya, boleh je lah. So, I'm ready to share with you my experience or my information about this course. Jangan tertipu dengan gambar Ustaz tu. Gambar tu adalah 10 tahun yang lepas. Nampak gambar ni yang nampak tu elok untuk dijadikan sebagai profile picture saya. Yang lain tak berapa elok mana. Ustaz, Ya, saya. nak tanya. Mawadah kan? Saya Mawadah. Ya. Untuk kumpulan tu, satu kumpulan berapa orang, Ustaz? Okey, saya biasanya untuk kumpulan biasanya maksimum 5 orang ya. Mawadah. Kalau boleh, boleh, dan kumpulan tu dia akan buat tugasan yang tugasan untuk case review satu dan presentation of course lah kan. Kita ada 2 tugasan lah sekarang ni, case review satu, dan kumpulan yang sama juga akan buat untuk tugasan yang kedua berkaitan dengan forum review tadi tu. Jadi saya tak nak lah kata masa case review dia masuk kumpulan ni, tiba-tiba bila buat forum tu ada kumpulan lain pula. Jadi hopefully the group tu must be the same lah for every assignment tu. Faham tak? Okay. Okey, ada kawan kita yang dah share dalam siapa yang berminat nak beli buku tu boleh. Boleh sebab buku ni Wafa tadi Ya saya. Terima kasih Wafa. Wafa beli dah ke? Dok beli lagi. Tak beli lagi. Tengok je. Ya. Tak apa. Kalau tak beli pun tak jadi masalah lah. Bukan saya kata wajib kena beli, tidak lah. Saya pun faham. Tapi kalau nak beli tu tak jadi masalah. Boleh je. Tapi memang dulu 150 harga dia. Mungkin dah banyak dah ni sekarang ni. Di apa ni, buku ni dihantar daripada Batu Pakat gitu. Tapi ada dekat similar product 120 harga ni. Tak tahu kenapa jadi murah Kedai buku ke ataupun personal ni. Di buku dia banyak Ustaz, Ya tanya. nak tanya satu lagi soalan. Boleh. Untuk case review, presentation tu kan, kita kena bentang online ke atau rekod video? Okey, untuk case review saya nak dibentang secara live online. Kalau macam forum tadi tak apa, anda reviewkan terlebih dahulu, lepas tu anda share dia punya mungkin sebab saya minta pelajar untuk upload dalam YouTube ke, lepas tu nanti dia share video tu, dia punya address tu untuk forum. But untuk case review, it must be presented live or online, because masa dalam pembentangan itu
saya akan tanya. Dari Q&A session lah. Okey. Hopefully jawab soalan tu. Soalan tadi. Saya boleh saya tahu di dalam kelas kita ni ada yang duduk dekat hotel kan, dekat sama Uniza tu ada kan? Ada je. Ustaz. Ada Ustaz. Ada je. Daripada 70 orang ni, 60 lebih yang ada sekarang ni, ada yang duduk di hotel kan? Ada kan? Itulah. Dan in case kalau anda ada masalah, bukan untuk yang duduk hotel, bagi sesiapa yang dalam kelas kita ni ada masalah dari segi line dan sebagainya, tolong maklum pada saya lah, supaya saya tahu apa situasi yang sebenarnya. Sebab yang tu mungkin kita akan ni lah bantu dari dulu, kita bekalkan nota tu secara melalui email ke ataupun sebagainya lah, apa-apa cara kat dasar telefon saya untuk memastikan tidak ada yang left behind lah, ketinggalan. Okey, kalau tak ada soalan ataupun kalau ada mungkin soalan tu mungkin nak tanya dalam grup, boleh tanya. Jadi kalau rasa nak personally dengan saya pun tak apa je. Tapi medium perhubungan antara saya dengan pelajar ialah Telegram sahaja. Please don't use WhatsApp dan media yang lain lah, email lah. Sebab kalau email memang mungkin saya tak berapa tengok mana. Tapi kalau WhatsApp tu more pada personal lah, pada hal keluarga lah kan. Tapi untuk student saya memang dah syaratkan, memang saya syaratkan lah, walaupun yang ini untuk kelas yang pertama ni saya dah bagi tahu awal-awal, media perhubungan antara saya dengan anda semua adalah by Telegram lah, insyaAllah. Dan Telegram tu tak kisahlah, mungkin secara in group ataupun secara ni lah, secara personal, tak apa. Sebab saya lebih prefer untuk dengan student, saya lebih suka guna Telegram. Tak apalah, kita berhenti kat sini dulu. Lepas tu in case kalau ada apa-apa boleh tanyalah, sebab saya akan onkan benda ni sampai pukul 11.30 nanti. Boleh ya? Jadi kita tutup kita punya minta maaf tadi tak mulakan dengan Fatihah. Jadi tak perlu kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah al-Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama.